Selamat petang semua. Selamat petang. Sudah makan kah? Sudah. Makan apa? Kami Maggi. Kami. Semua sehat? Alhamdulillah. Bagus, puji Tuhan. Okey. Saya nak memperkenalkan diri. Nama saya Dekni Raina Pehana Doni. Boleh panggil saya Miss Dekni. Untuk kod NOS hari ini adalah 29600002 tahap 3 2020. Untuk tajuk unit kompetensi adalah Beauty Therapy Service. Untuk tahap okey. Sebelum mulakan kelas, saya nak kamu orang scan QR, boleh? Untuk ambil kehadiran. Semua hari ini hadir kah? Hadir. Sebelum mulakan kelas. Hari ini hari apa? Tarikh 8 hari bulan Mei. Okey. Sebelum saya masuk ke topik ini, saya nak tanya kamu orang, siapa pernah pergi spa? Saya. Kamu orang buat perkhidmatan apa di spa? Massage, facial. Okey. Okey, tajuk hari ini kita belajar adalah penyediaan sesi konsultasi perkhidmatan badan. Kita ada 3 tujuan pengajaran. Yang pertama adalah, apa dia kelas? Terangkan profil pelanggan. Kedua, jelaskan peralatan dan bahan. Yang ketiga, uraikan modesti pelanggan. Okey. Untuk tujuan yang pertama adalah terangkan profil pelanggan. Kamu orang tahu tak apa itu profil pelanggan? Tidak. Okey, profil pelanggan ni dia macam fail yang berisi maklumat pelanggan lah. Lepas tu yang kedua ni adalah menjelaskan kelengkapan peralatan dan bahan. Ini kita akan tengok apa barang-barang yang kita guna semasa melakukan konsultasi. Yang ketiga adalah huraikan penjagaan modesti pelanggan. Kamu orang tahu tak apa itu modesti pelanggan? Tidak. Okey, modesti pelanggan ni dia macam privasi pelanggan, penjagaan privasi pelanggan. Okey, yang pertama, profil pelanggan. Profil pelanggan ni adalah bertujuan untuk mengenal pasti maklumat penting tentang pelanggan sebelum menjalankan perkhidmatan terapi atau rawatan. Dia penting untuk memahami, juruterapi itu mesti memahami latar belakang pelanggan, kesihatan, gaya hidup pelanggan dan isu-isu lain pelanggan supaya kita juruterapi boleh mencadangkan rawatan yang sesuai. Saya rasa saya ada nampak something lah di bawah tu Rahi. Tolong kutip sampah dulu. Okey.
tugas, Miss. Saya Kenapa tak menjalankan tugas? dagang bawa saya lepak. Dagang bawa saya lepak. Ya, salah dia itu. Okey. Kita sambung boleh? Okey, ini adalah contoh kad rawatan pelanggan. Dalam tu terdapat beberapa maklumat yang perlu direkod. Yang pertama adalah Nama. yang kedua, Saya lagi. yang ketiga, yang keempat, kelima, yang keenam, yang ketujuh, Pekerjaan. yang kedelapan, Kontrak investasi. yang terakhir. Jenis bentuk badan pelanggan. Okey. Kamu orang tahu apa itu kontraindikasi? Apa dia Rahan? Apa dia dagang? Okey, kontraindikasi ini adalah keadaan di mana pelanggan tidak disarankan untuk melanjutkan rawatan. Okey. Ya, itu salah satunya. Dia tak boleh buat rawatan kalau tulang dia bengkok. Ya, itu betul. Ada pertumbuhan kemoterapi. Ya, itu betul. Ada. Apa dia, Lukman? Tak ada, okey. Miss, Izwan tanya, jadi bentuk badan tu macam mana? Yang dia macam ada 3 jenis bentuk badan tu. Esomorph, mesomorph, endomorph. Kalau saya, bentuk badan saya. Kamu dalam kategori mesomorph. Tanya je bolehnya. Kamu orang boleh Google jenis bentuk badan. Ada tak? Ada. Ya, kena dia ya, Min. Tidak, kamu type ni jenis bentuk badan. Jenis Bentuk badan. bentuk badan. Ya. Astagfirullahaladzim. Ah, Ni ya? iya. Buah apple. Tengok di Pada aku sini. teh, apple mall teh. Dia bukan yang ini sebenarnya. Medium. Okey, nantilah saya terangkan lagi, okey? Oh, Okey. Okey, yang seterusnya adalah sejarah perubatan. Seorang baca untuk masalah kesihatan. Rehan. Okey, Rehan. Masalah kesihatan, contoh sakit jantung, tekanan darah tinggi atau rendah, asma, demam, kencing manis dan sebagainya. Pengambilan ubat. Pelanggan perlu menyatakan jika sedang dalam perawatan atau mengambil ubat tertentu. Dan sekali alahan. Alahan Alahan ubat. Okey. Okey, kalau untuk sejarah perubatan ini, juruterapi mesti mengambil beratlah bahagian ni sebab sebelum kita memulakan rawatan, kita kan akan melakukan konsultasi, terutamanya juruterapi mesti mengambil berat bahagian sejarah perubatan. Sama ada pelanggan tu ada sakit, lepas tu contohnya penyakit dia sakit jantung, tekanan darah tinggi ataupun rendah, ada asma, kencing manis, demam ataupun sebagainya. Lepas tu pelanggan tu juga mesti bagi tahu juruterapi tu kalau dia ada mengambil pengambilan ubat, contohnya macam kamu orang ada ambil ubat darah tinggi ke di hospital, kencing manis ke, ataupun ada masalah asma tu kamu orang teruk sangat asma tu, kamu orang mesti beritahu juga juruterapi. Paling penting jugalah alahan ubat ni, kamu orang mesti beritahu yang kamu orang ada alergik ubat supaya kami tak susahkan hati bagi macam jenis ubat dekat pelanggan ataupun bahan kimia yang akan melakukan untuk rawatan. Faham? Okey. Okey, untuk yang gaya hidup ni, saya nak Rahilia tolong baca. Tabiat pemakanan adalah disebabkan untuk makanan 3 kali sehari secara teratur dan sehat, pemakanan seimbang.
mengikut kelamin makanan yang mengandungi vitamin dan aktivitas kecerdasan. Contoh sarapan, berjudi atau membersihkan. Okey. Untuk tabiat makanan ni, kamu orang kan disyorkan makan 3 kali sehari, betul? Siapa diet di sini? Saya. Kamu orang makan dalam sehari berapa kali? 1 kali. Mana boleh? Tak boleh. Nanti kamu orang sakit. Jaga okey saja. Tak boleh. Kamu orang akan kurang protein, kurang zat. Kamu orang makan makanan seimbang tak? Okey. Kamu orang makan ikut piramid makanan tak? Ikut dalam ada nasi, ada ayam, ada sayur. Ya ke? Pagi makan sayur. Minum susu. Ya ke minum susu? Okey. Untuk aktiviti kecergasan ni, di sini siapa selalu buat aktiviti tu? Bersukan setiap petang. Aktiviti apa? Kami pernah jumpa semalam. Badminton. Lagi? Cari buah pisang. Jogging. Ya kah jogging? Kita petang bawa ayam. Bawa ayam? Ya, Bu. Okey. Kamu orang mestilah bersenam, jangan duduk di bilik saja. Aktifkanlah diri kamu orang, okey? Boleh? Kita mestilah sama-sama bersihat. Yeay. Okey. Seterusnya, pengambilan air yang mencukupi untuk mengelakkan dari kekurangan air dalam tubuh. Okey, saya nak tanya kamu orang, dalam satu hari berapa gelas kamu orang minum? 3 gelas. Berapa? 14? 8 sahaja. Kalau dalam liter berapa? 3 liter, betul. Okey. Kamu orang mestilah minum air secukupnya sebab dia ada juga efek untuk dalam diri kamu. Contohnya dia tolong kamu orang buang toksin dalam badan. Lepas tu dia juga boleh membantu melembutkan kulit kamu orang supaya muka kamu orang tak nampak lesu. Yang seterusnya adalah elakkan merokok. Di sini siapa merokok? Tolonglah kurangkanlah rokok, okey? Boleh? Sebab dia dapat merosakkan jantung kamu orang, dapat meningkatkan pelbagai penyakit. Tidak boleh. Rokok, vape, pot, mushroom, semua tu tak boleh. Mushroom. Viral bah benda tu? Bulaklah saya tahu. Tak tahu doh. Tipulah tak tahu. Okey, kurangkan merokok. Okey. Saya akan masukkan ke tujuan pembelajaran kedua iaitu kelengkapan peralatan dan bahan. Okey, saya nak seorang baca jenis kelengkapan. Okey, meja konsultasi ini fungsinya apa? Tempat menyusun barang, ada tulis. Okey, yang kedua, kerusi dan pelanggan apa fungsi dia? Untuk pelanggan apa? Duduk. Okey, betul. Okey, untuk cermin badan penuh apa fungsi dia? Posture. TV. OTD bukan. Bukan. Okey. Dia untuk tengok poster badan dia macam mana sebelum dia boleh tengok sebelum dan selepas dia lah. Untuk kabinet simpanan apa fungsi dia? Menyimpan produk, alat dan bahan dengan kemas dan selamat. Okey. Okey, kamu tahu tak apa itu timbangan digital? Tahu. Apa dia? Bukan. Timbang berat badan. Okey, apa fungsi dia? Mengukur berat badan banyak. Ya, betul. Tep pengukur apa fungsi dia? Mengukur Dan badan. dan badan pinggang. Okey. Untuk tep pengukur ni, kami juruterapi akan mengukur badan kamu sebelum melakukan rawatan. Mengukur dalam keadaan kita berpakaian ke? Tidak, Tidak berpakaian. tidak. Tapi dia akan pakai buff robe lah. Okey, untuk kamera, fungsi dia apa? Okey. Okey, untuk termometer inframerah apa dia? Fungsi dia. Suhu badan bagi kita dengan asas. Calculator?
mengira BMI. Okey. Berat badan atau penilaian hasil konsultasi. Okey. Macam ni mau kira BMI ni. BMI berat bahagi tinggi darab tinggi. Macam mana? Macam ni. Berat bahagi tinggi. Tu tinggi tinggi. Macam tu formula dia. Kan cuba Han berat tu Han. Okey, berapa berat kamu, Rehan? Okey. Contohlah 78 kan. Tinggi 172 172 darab 170.2. Tahu, kita perlu tukarkan dia. Okey. Kamu kiralah ini, nanti kamu dapatlah berapa BMI kamu orang. 24/3. Are you sure? Okey. BMI yang seimbang berapa ni? Yang seimbang rasanya 19 ke 20 ke bawah saya rasa. 25. Okey. Okey, seterusnya jenis bahan guna habis. Okey, yang pertama borang konsultasi pelanggan. Apa fungsi dia, guys? Merekod maklumat kesihatan, gaya hidup dan keperluan rawatan Okey, sarung tangan pakai buang, apa fungsi dia? untuk kebersihan dan keselamatan semasa menyentuh pelanggan. Hand sanitizer apa fungsi dia? Untuk melindungi pemain mengelakkan jangkitan kuman pada tangan. Tisu kering apa fungsi dia? Untuk mengelak kekotoran pada alat, kelengkapan atau sisa bahan berlebihan pada badan pelanggan semasa perkhidmatan. Okey. Okey, pen, pensel highlighter ni untuk kita mengisi ataupun menanda borang konsultasi. Buku log atau rawatan ni adalah untuk menyimpan untuk menyimpan rekod perkembangan dan rawatan pelanggan. Baju dan seluar dalam pakai buang tu adalah untuk menutup bahagian pelanggan semasa proses terapi. Apa fungsi surgical spirit? untuk memusnahkan kuman serta mengelakkan jangkitan kuman pada alatan di salur. Kapas apa fungsi dia? Untuk menyapu dan mengelap. Bahan pada badan pelanggan semasa Okey. Okey, kita akan masuk topik yang ketiga, iaitu penjagaan modesti pelanggan. Apa itu modesti pelanggan saya cakap tadi? Betul, privasi pelanggan. Okey. Kita sebagai juruestetik ni kita mesti jaga privasi pelanggan lah di spa. Lepas tu menjaga, tak boleh mengumpat-mengumpat. Lepas tu kalau menganalisis badan pelanggan, kamu orang juga mesti mendapatkan izin pelanggan. Okey. Lepas tu kalau maklumat pelanggan tu itu semua adalah sulit. Ya, betul, rahsia. Kamu orang boleh tak dedahkan maklumat tu pelanggan tu? Kenapa tak boleh? Betul. Jangan kantoi. Sebab maklumat pelanggan tu adalah semua rahsia. Kamu orang tak boleh bagi tahu maklumat pelanggan tu sesuka hati dan dibuat jadi sebagai Viral. bahan ejekan. Kamu orang boleh ditindakkan saman. Viral. Viral pun tak boleh. Jadi ke stiker. Tak boleh. Tu lagi lah tak boleh. Okey? Okey, ni contoh dia kita menjaga privasi modesti pelanggan, privasi pelanggan. Mabin, apa dia yang pertama? Memberi tuala yang mencukupi kepada pelanggan semasa persalinan pakaian. Yang kedua, Harid. Menunjukkan tempat letak pakaian, barang, perhiasan dan beg di tempat yang sama. Yang ketiga, Farid. Tempat persalinan istilah ruang yang privasi dan selamat. Okey, yang terakhir, Dagang. Tidak berada di bilik salinan semasa pelanggan meminta pakaian. Okey. Memberi tuala yang mencukupi itu kepada pelanggan. Kamu orang masa pelanggan nak tukar baju, kamu orang mesti bagi tuala yang mencukupi supaya dia boleh tutup bahagian atas. Lepas tu tunjukkan tempat meletak pakaian dan barang perhiasan mereka di tempat yang selamat. Pastikan tempat tu berkunci.
Tidak boleh orang sesuka hati masuk. Lepas tu, tempat persalinan tu adalah tempat yang privasi dan selamat. Kamu orang tak boleh sesuka hati ya masuk situ. Walaupun sebagai staff. Ya, kami sebagai staff, kalau mereka tukar, kami akan tunggu di luar. Tak boleh masuk sesuka hati. Sampai dia keluar, baru kami mengiringi dia pergi tempat bilik rawatan. Okay, saya ada video. Kamu orang boleh tengok video ni. Hi, is this your first time here? Okay, pelanggan tu datang ke spa pertama kalinya. Okay, welcome. I will need to record your details to begin. Okay, juruterapi tu dia nak mengambil maklumat May I pelanggan. please have your first and last name? My name is Martha and my last name is Smith. Date of birth and place of residence, please. October 12, 1987. I live in Manhattan. Perfect. Let me explain how it works. I will give you slippers, a bathrobe, and a towel. You can Tak ada suara. slippers in all rooms. Okay, I understand. Ah. Jap. No, I don't. I will give you slippers, a Okay. bathrobe, and a towel. Sebelum pelanggan tu tukar pakaian dia, kami akan bagi mereka macam selepar, tuala, bathrobe untuk dia tukar. Okay, I understand. Do you have any questions? No, I don't. Okay. Show you our services. Okay. Saya nak mengedarkan kertas penerangan. Tolong scan kertas penerangan ni. Lepas tu, saya nak kamu orang baca dalam 5 minit. Lepas kamu orang baca, saya akan bagi kamu soalan. 3 soalan. Jawapan tu semua dekat slide tadi. Senang saja soalannya. Tidak. Sudah baca kah? Saya bagi kamu orang masa 5 minit baca. Sudah? Sudah. Okey, kita pergi soalan ah. Okey, apakah fungsi sucikan spirit tadi? Wan. Betul. Okey, yang kedua, apakah kegunaan baju dan seluar dalam pakai buang? Untuk mengelakkan jangkitan Hah? ataupun menjaga kebersihan. Bukan. Untuk Kita buang. Kegunaan pelanggan. Untuk menutup privasi pelanggan. Okey. Yang ketiga, dalam butiran maklumat pelanggan perlu ada apa? Nama lagi. Tarikh lahir lagi. jenis bentuk batang. Ya, betul lagi. Tarikh lahir okey, betul lagi. Kon Jantina betul. konta Kontraindikasi. Okey, betul. Yeay. Okey. Janda. Saya nak edarkan kertas tugasan.
Saya nak kamu orang siapkan sekarang juga. Sekarang juga. Ya. Juga. Kan dah belajar tadi kan? Senang saja nih. Ini industrial. Sambil kamu orang buat tuh, saya ada satu game. The game. Ya, Ada manis-manis kan menang. Mobile Legend. manis-manis kah? Oh, Ada manis-manis ya. tak ada. Ah. Mobile Legend. Dapat satu dari. Oh, betul tak tu kan? Ada lah. Jadi Oke. Sudah? Sudah? Tekan. Wah, banyaknya. Yeay. Sudah? Udah. Oke, kita start ah. Woi, biar udah. Oke. Oke, dalam kerawatan pelanggan perlu ada maklumat pelanggan. Yang mana satukah yang perlu ada dalam butiran tersebut? Apa yang perlu ada dalam maklumat tu? Gaji. Siapakah nama Dino? Semua sudah? Dah. Ya, betul. Siapa jawab kad pengenalan tu? kenalan. Sejak bila saya ada ajar tu? Dagang. Apa wai? Oke, next. Oke, apa maksud kontraindikasi tadi? Sudah? Dan di mana? Kok hilang deh? Hilang. Aku langsung lulus lama. Oh, ya baik. Oke, next. Baju dan soal dalam pakai buang untuk menutupi bahagian pelanggan semasa. Oke, adakah itu betul atau tidak? Salah. Sudah? Betul. Kau apa? Siapa yang jawab salah tuh? Aku kena naik lah. Kena naik lah. Oke, next. Boleh. True or false? False. Siapa jawab betul tuh? Kita tak boleh dedahkan tu lah maklumat pelanggan kita dekat orang. Oke, last. Baik. Ni. Baru saya tekan deh. Biru. Lebih banyak kemalangan. Oke, biru jawapan dia. Salah tekan aku. Tekan dia. Oke. Sudah siap tadi kah kertas tugasan? Saya kutip balik ya. Umur 3 apa? Cepat. Enggak, Bu. Siapa mau Jojo? Wah, pandai. Aku dah lompat dengan kau. Siapa sabung ayam? Wah, pandai. Oke? Yang lain pandai tadi. Pandai, semua pandai. Tepuk tangan. Oke. Kita masuk ke ringkasan. Oke, hari ini apa yang kita belajar tadi? Oke, apa itu profil pelanggan? Apa itu profil pelanggan? Betul. Yang kedua?
Kamu orang tahu tak apa itu kelengkapan peralatan dan bahan tadi? Okey. Yang ketiga adalah okey, apa itu modesty pelanggan? Okey, betul. Okey, untuk kelas next week saya nak kamu orang untuk tajuk next week kita belajar tentang anatomi dan fisiologi badan. So, saya nak kamu orang buat research lah tentang tu. Next class kita akan masuk topik yang baru sudah. Boleh? Okay, lepas tu sebelum kamu orang balik jangan lupa melakukan 5S. Okay, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.